Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pelayar-pelayar yang berkesempatan bersama saya malam ini. Apa khabar saudara semua? Doa saya semoga saudara semua sihat walafiat. Ya, saudara Harimau Berantai, waalaikumsalam. Saudara Yayasan Moritz Rizwan Nurizan, saudara Mustafa Ilyas, terima kasih hadir saban malam menemani saya untuk melabun. Qasidi, saudara Empat Tulang Kering, Syukur Jamil, Muhammad Fuad, Assalamualaikum, apa khabar? Ruby Din, Ruby hadir bersama pasangannya. Saya sentiasa mendoakan Ruby bahagia. Jokil, Nur Azwa, Radan Razak, Kamar Awang, Hosman Nur, apa khabar? Saudara Amaluddin Sagi, Roslan Mak Yatim, juga sahabat malam menemani saya. Muhammad Azidul Jamaluddin, saudara Samsul Anwar, terima kasih hadir setiap malam mendengar saya punya melabun. Begitu juga Rosini Kurumut dari Sabah, Syafrin Syahari, Muhammad Fuad, Abu Samah, Farizan Osman, saudara Termizi Akasah, apa khabar? Saudara Sulaiman Ali, saudara Razak Ahmad, apa khabar Zak? Bahtiar Hashim, hos getah. Ini baru ni tengok hos getah ni. Hidup BN. Lali Syamsu, Raja Kamal Raja Bazian, terima kasih ku hadir bersama ya, jauh daripada Sungai Petani. Cik Medan, J. Habar Ali, saudara Muhammad Faizal Jamil, Merkim Kama Ismail, Putra Syahrul, saudara Burhan Rabu, saudara Abu Husin Aizah Ibrahim, Rashidi Yusof, Lan Besong, Hashim Hamzah, Hatan Madi. Teruskanlah saudara share and like, memberi semangat kepada saya. Sebab bagi saya, ini saja yang saya minta daripada saudara, lain tak ada. Adalah bila saudara share, saudara like, ramai teman-teman lain dapat mengikuti persembahannya. Saudara Hashim Alias, terima kasih orang Melaka. Pada Daidan, Khairul Zek, Edin Nur, apa khabar Edi? Sazali Rusni, selamat malam. Apa tajuk malam ini? Pencerahan. Malam ini kita ada sedikit lagi panas, tapi saya cuba untuk tidak bersuara tinggi sebab tekak pun kering. Musim panas, sekarang ni musim panas. Saudara Razak, Saudara Latif, Izaman, Honda CBX, Asnadi bin Sulaiman, Ajis Kota. Saudara, saya minta izin untuk memberi pencerahan tentang kedudukan COVID hari ini. Hari ini tanggal 3 April. Kita dalam 10 hari lagi lah. Kita akan menyambut bulan Ramadan, hari yang penuh kemuliaan. Namun begitu, nampak gayanya COVID-19 belum ada tanda-tanda berkurangan. Sebab hari ini, laporan daripada Kementerian Kesihatan memperlihatkan ada peningkatan. Kerana semalam 1,294, tapi hari ini 1,638. Jumlah terkumpul sudah mencapai 349,610 orang. Besok kalau tak ada pengurangan, mungkinlah 350,000, saudara ya. Dan kematian hari ini adalah 3 orang, menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang telah kembali ke rahmatullah adalah 1,286. Begitu juga di Sabah nampak gayanya walaupun 2 angka, 2 hari lepas 86, semalam ada penurunan, tiba-tiba hari ini naik sedikit, iaitu 73. Labuan juga meningkat, semalam 4, hari ini 12. Di Sarawak, ini yang saya risau sebenarnya. Sarawak ni menggusarkan sebab angkanya tidak ada berkurangan. Berkisar pada angka 200, iaitu 3 hari lepas 238, semalam 217, hari ini naik balik 290 di Sarawak. Jadi warga Sarawak harus berhati-hati, berusahalah untuk menjarakkan penjarakan sosial, menjaga kebersihan diri, memakai pelitup muka, dan kalau tidak ada keperluan tak payahlah keluar rumah. Sebab Sarawak ni nampaknya begitu menggusarkan. Hari ini 290. Jumlah terkumpul di Sarawak sudah 17,000. Di Pulau Pinang 92. Alhamdulillah Cik Mami, alhamdulillah bagus. Teruskan. Di Kedah juga bagus. Sebab semalam 21, hari ini 20, 2 angka. Cuma Yub, apa hal ni koma Raban Tebin betul Perak ni? Tiba-tiba saja daripada 14 menconak naik Yub. Peronjang apa benda ni? Daripada 14 naik sampai 494. Aduh Yub, orang Perak. Raban Tebin mereka ni.
Tapi dapatan saya daripada 13,505 jumlah terkumpul. Pada hari ini katanya datang daripada kilang-kilang di Ipoh. Mungkin kawasan lain tidak. Tetapi bagaimanapun saya agak gusar. Kerana di Perak ni kalau tak naik, dia tak naik. Kalau dia naik, mencunak naiknya. Dulu 3 minggu dulu begitu juga sampai 600. Kemudian dia turun, kemudian dia naik balik. Hari ini naik semula 494 di Perak ya. Di Selangor alhamdulillah ada pengurangan tapi angkanya kurang sikit dari Perak. Semalam di Selangor 455, hari ini 352. Ada penurunan. Begitu juga di wilayah Persekutuan, semalam 88, hari ini 67. Cuma di Putrajaya angka single digit tetapi semalam 5, hari ini 7. Begitu juga di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan semalam 31 ada penurunan, hari ini 25. Di Melaka 22, hari ini 20. Di Johor, alhamdulillah kembali pada 2 angka. Walaupun semalam 103, hari ini 83. Begitu juga di Pahang. Semalam 57, hari ini 35. Di Terengganu, comel lote. Daripada 8 dia turun 4. Jadi hari ini jangkitan di Terengganu cuma 4 orang saja. Di Kelantan juga turun tapi tak comel lah sebab semalam 66, hari 64. Jadi warga Kelantan jaga mek semua dah. Jaga diri elok-elok, jaga kebersihan diri. Dan sentiasa menjaga penyerakan sosial dan kalau tak ada keperluan tak payah keluar rumah. Perlis alhamdulillah kembali sifar. Sebab itu saya mendoakan dan kita mengharapkan agar negeri-negeri lain juga dapat mencontohi Perlis menurunkan penjarakan sosial, menurunkan jaringan COVID-19. Cuma itulah yang saya risau ni, tiba-tiba saja di Perak. Seandainya di Perak itu 494 dapat berkurangan, tentulah tidak begitu tinggi. Ya saudara, berusahalah kita agar Perintah Kawalan Pergerakan tidak berteruskan. Kawasan Lekio tu, ni siapa teman kita? Saudara mana tadi tu? Katanya kawasan Lekio. Saudara Edinor. Kawasan Lekir tu, bawah daerah Manjung. Inilah kawasan-kawasan sebab di Lekir tu sepatutnya tak ada buruh banyak sangat. Mungkin buruh ladang lah gamaknya. Sebab kampung teman, yup. Kita orang Perak berusaha, yup. Kedak Raban Tebin lah kita, yup. Jadi itulah sekarang ni, setakat ini laporan yang mampu saya berikan berhubung dengan COVID-19. Dan kita lagi 10 hari nak berpuasa, saudara. Berusahalah untuk berniaga. Saya menunggu kalau ada teman-teman untuk masuk dalam e-commerce. Jadi penghasilan produk-produk saudara tak mengapalah. Krepek ke emping ke hantarkan. Berhubung dengan Azhar 0113304141. 0113304141. Dengan Azhar boleh bermesan buku-buku saya ataupun produk rendang tok dan baulu berdal. Ni saya dah berhubung dengan keluarga saya. Kita bersedia untuk memberi teman-teman semua jadi ejen. Sepanjang bulan puasa ni, Ramadan ni, cuma yang diperlukan adalah meja kosong dan juga tempat penyimpanan supaya tidak rosak rendang tok ataupun baulu berdal tu. Boleh meniagalah di pasar-pasar terbuka, pasar Ramadan. Ada kelainan. Begitu juga boleh saudara berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. 017-711-4300. Saudara Zubir Bakar daripada Parit P69 untuk mendapatkan juga dendeng manis. Saudara boleh ada, cuma dapatkan tapaknya lah. Jangan tak ada tapak pula, nanti kena kacau pula dengan penguatkuasa Majlis Bandaran. Adakan meja, letak situ, tutup dengan pengalasnya. Sudah tersedia produk untuk dijual. Dan bolehlah berbincang dengan Azhar ataupun dengan Siti Farehah bagaimanakah cara untuk menjalankan perniagaan anda. Tak perlu modal yang besar. Cuma tak ada masalah lah kalau menyediakan makanan-makanan seperti lauk pauk banyak juga. Terpulang pada saudara. Ini Ramadan sudah hampir, pasar Ramadan. Bolehlah saudara membuka meja-meja pasar Ramadan. Tak apalah, pakailah meja saudara tulis tu Amir Hijaz Fans. Hai. Begitu juga untuk saudara jangan lupa buah-buahan segar. Selain daripada buah-buahan segar,
Syauqi 0123575703 daripada syarikat Kizinis, buah-buahan ataupun kurma, pelbagai jenis kurma boleh disediakan. Sediakan tapaknya, dapatkan tapaklah dulu kemudian meja, letaklah produk-produk yang e-commerce Amir Hijaz Pen. Pulang pada saudara, saya cuma memberi cadangan. Jadi tak payah nak fikir nak berniaga apa bulan Ramadan ni. Dah tersedia, rendang tu ada, dendeng manis Siti Farah ada, ini buah-buah ini buah-buahan daripada Syauqi, dan jangan lupa juga adalah produk-produk daripada tokoh jamu Kemaman, iaitu saudara Zul. Berhubung dengan beliau 0199170449 0199170449. Selain daripada produk itu juga ada tonik, tonik mayang seri lebat. Ini untuk produk rambut saudara ya. Bolehlah berhubung kerana tonik mayang seri lebat ini adalah merupakan minyak rambut ekstrak daripada buah keras untuk menghitamkan rambut, melebatkan, melembutkan dan meluruskan rambut serta memberi nutrisi, menguatkan akar rambut, merawat masalah rambut kering yang rosak, bercabang ataupun kelumur. Ia juga menggalakkan pertumbuhan rambut dan menyuburkan rambut. Tapi kalau dah botak macam saya tak boleh lah, pakai songkok lah ya. Sesuai untuk sisi keluarga. Ramuannya buah keras, santan, daun inai dan amla. Berhubunglah dengan saudara Zul, tokoh jamu Kemaman 0199170449. Itu e-commerce. Sekali lagi saya ingatkan, Ramadan sudah hampir, saudara boleh buka, tak susah-susah, buka meja saja, meja Ramadan untuk menjual produk-produk yang ada dalam e-commerce. Kalau ada teman-teman nak masukkan juga, sila berhubung dengan Azhar ataupun Siti Farah untuk saya wawarkan produk saudara. Bersamalah kita menjana pendapatan melalui perniagaan. Ya, dalam keadaan yang begitu sukar sekarang ni. Nak cari duit bukan senang saudara. Ekonomi semakin teruk. Baik saudara. Salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Jangan lupa saudara, belanja tanpa had negara bankrupt. Kerana bila kita berbelanja tidak mengikut perlembagaan, kita khawatir negara kita akan jadi bankrupt atau muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah UMNO PAS terpisah jua akhirnya. Ini saya akan bagi pencerahan kepada saudara tentang UMNO PAS terpisah jua akhirnya. Tapi sebelum itu kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Di Perlis bapuk Covid panas. Putih. Kata Pak Nazil, Kak Midah berkebaya kasar, wajah menyerlah, mata bersinar. Kalau sudah mabuk kuasa, walaupun salah dikatakan benar. Ini beliau menyindir pimpinan. Benda dah salah pun masih lagi nak kata benar. Pakai songkok tanda Melayu, menghadap raja, meluah hatinya. Kalau pucuknya layu, tebang saja, cari gantinya. Ini cadangan daripada Pak Nazir. Kalau tak betul itu, kita tebang ajalah. Kerajaan Perikatan Nasional ni kita tebang aja, ganti yang baru. Tapi saya seronok juga dia kata pakai songkok tanda Melayu. Memanglah saya ni anak Melayu. Kalau saudara lihat dalam saya punya wall saya tu, saya menggunakan juga satu page iaitu Aku Anak Melayu. Saya bangga sebagai anak Melayu. Saya bangga diri saya dilahirkan sebagai anak Melayu. Baik saudara, tapi sebelum saya memberi pencerahan lagi, ingat saudara ya, saya sentiasa mengingatkan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke dalam channel YouTube, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Oleh itu, sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Cuma sekali lagi saya ingin mengingatkan, gunakanlah bahasa sebaik mungkin. Kita anak Melayu, kita warisan bangsa yang tinggi nilai budinya. Terima kasih Khairuddin. Khairuddin dia kata selamat malam sebagai parah betul. Adman, insyaAllah. Arin Syarin, Azmi Amin Nordin. Saudara, jangan lupa, saya bila terkenang tadi sebelum solat maghrib tadi terfikir-fikir apa nak jadi bangsa saya. Kerana kita sudah menghampiri bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni memang kita memerlukan banyak juga wang untuk berbelanja keluarga,
untuk berbuka puasa dan sebagainya. Tapi apakah warga cinta damai kita, rakyat kita ni mampu untuk berbelanja untuk keluarganya, sedangkan untuk hari-hari yang begini pun sukar? Nampaknya terpaksalah kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan, dan saya ingin mengingatkan saudara, sentiasalah berhati-hati bila berbelanja. Buy what you need is not what you want. Belilah apa saja keperluan anda, bukannya apa yang dihasratkan oleh hati anda, ya saudara. Kerana tentang air sinar, tadi saya tengok dalam wall masuk Ketua Pemuda Armada, dia kata kerajaan dah mendengar agar air sinar, pengeluaran air sinar tiada syarat. Tak tahu lagi, itu baru kenyataan dia. Kumpulan Simpanan Wang Pekerja tidak memberi kenyataan. Begitu juga sistem moratorium. Semalam saya dah nyatakan bahawa pihak bank meminta anda menjelaskan kalau ada tertunggak 3 bulan, kena selesaikan 3 bulan tu. Kalau 3 bulan, berartinya mana nak cari duit? Mereka hanya boleh menimbangkan untuk memberi moratorium itu selepas anda melunaskan hutang yang masih lagi belum dilunaskan. Saudara? Saudara Zack Wira, terima kasih. Saudara Ahmad BP. Cuma hari ini, saudara, saya kecewa lah sebenarnya. Saya ingin menzahirkan rasa kekecewaan saya apabila saya melihat dalam satu berita dalam wall saya, akhirnya saya merasakan bahawa negara kita ini sudah menjadi tempat longgokan sampah lah. Kerana Menteri Alam Sekitar, Datuk Tuan Ibrahim, membuat kenyataan bahawa pihaknya meluluskan kebenaran untuk membawa sisa-sisa buangan berasaskan plastik ke negara kita ini. Tak tahulah sama ada nak kita semula ke ataupun nak dilupuskan. Saya rasa malu. Apakah negara Amerika melihat negara kita ini sebagai tempat longgokan pembuangan sampah? Hina rasanya. Saya terasa hina pada saya. Negara saya yang begitu aman, begitu indah permai, warga cinta damai, yang harmonis, bakal menjadi tempat longgokan sampah kalau pimpinan negara tidak berhati-hati. Kan? Sebabnya Amerika yang mempunyai pelbagai kecanggihan, mereka adalah mendahului dari segi sains dan sebagainya. Negara Amerika, negara yang besar, buminya besar, lebih besar daripada kita ni cuek saja kalau dibandingkan dengan Amerika. Tapi mereka memilih negara kita ini sebagai tempat untuk melonggokkan sampah. Saya hairan bagaimana seorang menteri boleh memberi kelulusan. Kenapa kita tak jaga kepentingan negara kita ini? Walau apa pun alasan yang diberikan oleh menteri, kita tak boleh menerima. Kerana bagi saya ini sebagai satu penghinaan terhadap negara kita. Jadi saya fikir kenapalah begitu cetek sangat pemikiran Menteri Alam Sekitar Tuan Guru Datuk Ibrahim. Kalau saya cakap lebih-lebih nanti orang kata saya kerana dia adalah pimpinan PAS. Tidak. Bukan itu maksud saya. Ya, timbalan menterinya pula Dr. Mas Rizal daripada UMNO. Dulu beliau adalah sebagai sektor politik kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Takkan beliau pun tak sensitif, takkan beliau tak boleh menasihati Tuan Guru Tuan Man. Ini tak boleh. Kerana macam mana kita nak terima negara kita menerima sampah sarap yang mahu dijadikan sebagai sumber ekonomi? Aduh, malunya. Banyak lagi negara di seluruh dunia ni. Kenapa mereka memilih Malaysia? Bumi jantung pisang ini yang begitu cantik, yang indah. Kita mempunyai pantai yang landai, putih bersih. Kita mempunyai gunung-gunung yang cantik, Gunung Tahan, Gunung Kinabalu. Janganlah jadikan negara kita ini sebagai tempat mereka membuang sampah. Ini apabila saya mendapat tengok 2 buah kontena yang tiba di Pelabuhan Kelang pada 27 Mac daripada Amerika Syarikat mengandungi barang dagangan sisa plastik jenis polietilena yang katanya, kata Tuan Ibrahim, kata bersih. Ya. Bagi saya soal bersih pun tak bersih, sampah tetap sampah. Dia kata sisa plastik sebut adalah bersih, homogenous dan memenuhi kriteria seperti mana yang telah disyaratkan dalam lesen import sisa plastik. Soal saya, bagi saya tak ada keperluan. Untuk apa kita mengeluarkan permit ini kepada... Saya tak tahulah. Ya, jadi sahabat malam ada je benda yang terpaksa saya komen. Jadi saya memberi pandangan ini kepada saudara. Kita warga cinta damai. Kita nak memelihara ni. Ni nak malu apa bosku, saudara Mak Aiman? Memang rasa malu kalau kita negara kita ni longgok dengan sampah. Kalau rumah kita pun, halaman rumah kita ni, tiba-tiba lori bandaraya tu letak kat situ sampah. Apa rasa saudara?
Ini kan pula negara kita 2 kontainer. Ini bila ia diluluskan, maka akan datang lagi. Sudah pasti akan datang lagi. Mereka cuma mencuba. Okey, try dulu Malaysia. Malaysia akan terkenal sebagai dumping country for foreign. Ini keadaannya daripada siapa tadi ni bagi pandangan ni akan saudara Mahathir Hashim. Malaysia akan terkenal sebagai dumping country, foreign direct rubbish. Negara sampah sarap lah kita ni. Apakah kita warga sampah sarap? Tak tahulah. Saya bukan nak entam. Saya bukan nak balun. Tapi saya sedih. Bila bumi saya ini yang kita warisi. Boleh. Sebab kerana kalaulah benda itu dilakukan oleh negara yang kecil. Okey, macam mungkinlah daripada pulau Sicily ke. Boleh tahan juga. Ini negara Amerika yang besar. Kenapa dia tak dam di negeri dia sendiri? Kenapa dia tak korek dia punya bumi dia tu? Simpanlah segala sampah sarap. Kerana ini bahaya. Apabila sisa-sisa plastik ni sains mengatakan tidak dapat dilupuskan. Dan ia boleh mengakibatkan punca kanser. Dulu hantar balik dah. Ni bukan sekarang ni dah lulus. Bukan dulu ada hantar balik. Mereka dulu kita banyaklah benda negara kita ni cubaan daripada dunia luar untuk menghantar yang bukan-bukan. Ini bumi kita. Jagalah kebersihan kita. Jagalah kesuciannya. Jangan dijadikan orang sebagai nak letak di mana? Sampai dekat Pelabuhan Kelang. Takkan sampai dekat rumah saya, dekat area kawasan Pilihan Jaya ni penuh dengan sampah sarap nanti. Sekali anda lepas, macam floodgate. Iaitu pintu air. Anda dah buka pintu air, maka menderulah air itu masuk. Sepatutnya menteri lebih sensitif terhadap kecintaan konon ni nak jaga alam sekitar. Kamu jaga alam sekitar macam mana kalau kamu mengizinkan sampah sarap masuk? Kita apa teknologi yang kita ada? Nak dibandingkan dengan Amerika. Nak dibandingkan dengan negara-negara barat. Negara barat tak terima, kenapa kita yang terima? Hantar pergi ke China. Kenapa tak hantar? Ini masalahnya. Ini saudara Syukri Kari. Memang tak pandai nak jaga negara. Haru biru lah saudara. Memang negara kita dah akhirnya kerana mereka yang tidak sensitif kepada alam, tak sensitif pada buminya, tak sensitif pada rakyatnya. Inilah keadaannya. Menteri duk fikir syok sendiri saja. Yang lain-lain tak ada adalah untuk memikirkan soal politik untuk jawatan. Politik, jawatan, politik, jawatan. Negara, ekonomi tidak dipikirkan. Malu kita. Jadi bagaimanapun kita berdoa agar terbukalah pintu hati Tuan Ibrahim, Tuan Man. Warga PAS mintalah saudara hantar memorandum kepada pimpinan saudara. Saya nak kata lebih-lebih nanti beliau adalah menteri yang datang daripada PAS. Nanti saudara marah kat saya. Nanti kata ini ada agenda politik lah. Tidak. Tetapi bagi saya sensitif. Kalau bumi saya ini cuba nak dijadikan sebagai tempat untuk mereka melonggokkan segala sampah sarap. Sudahlah. Berusahalah kita. Sampah fizikal okey, sampah rasuah disanjung. Saudara Mak Amin Anwar, ini bukan soal bukan bagi saya bukan soal rasuah. Tak tahulah mungkin kemasukan itu juga ada elemen-elemen rasuah. Saya dah bercakap berkali-kali, elemen rasuah ini mesti kita mesti diperangi sehabis mungkin. Saudara, itu keadaannya. Selesai bab sampah. So, biarlah Menteri Sampah menyelesaikan masalah sampah agar negara kita ini tidak terus menjadi negara sampah. Now, ini satu masalah lagi. Masih lagi berterusan lah. Sebab, isu tentang Perdana Menteri kita ni. Bila semalam Mahkamah di Shah Alam memutuskan seorang yang menghadapi tuduhan jenayah dadah yang sepatutnya ditahan telah dibebaskan oleh mahkamah kerana menteri yang menandatangani surat arahan tersebut tidak menggunakan nama aslinya, iaitu Tan Sri Muhyiddin. Kerana waktu itu Tan Sri Muhyiddin adalah sebagai Menteri Haiwan Dalam Negeri Kerajaan Pakatan Harapan. Ini sudah menjadi satu presiden. Bila mahkamah dah buat benda begitu, keadaan parah, brother. Kerana ramai yang memaklumkan akibat kecuaian penggunaan nama glamour. Nak glamour benda. Ini adalah sesuatu yang amat serius, saudara. Kerana memandangkan soal tahanan najis dadah ini
masalah serius, tapi akhirnya orang yang terlibat itu, yang disyaki, terlepas hanya kerana kesilapan Tan Sri Muhyiddin menggunakan nama beliau sebagai Muhyiddin. Jadi melihat daripada senario keputusan mahkamah itu, timbul beberapa persoalan. Apakah Muhyiddin Mak Yassin yang kini menjadi Perdana Menteri itu masih sah menyandang jawatan yang diikrarkan keterangan-keterangan? Tak tahulah, kita tak kata dia berbohong. Tapi kalau you tak pakai nama yang betul, mana kamu berbohong? Di hadapan Sri Batu Kementerian Agong. Saya menerima kiriman daripada skuad siasat yang saya tidak mempunyai simpanan. Mereka skuad siasat ni dihantar pada saya. Memang tertera waktu itu Tan Sri Perdana Menteri mengangkat sumpah dan dia menyebut namanya sebagai Tan Sri Muhyiddin. Kita tak dapat lagi lah apakah surat akuan selepas dia ada mengangkat sumpah itu dia menggunakan nama sebagai Tan Sri Muhyiddin atau Tan Sri Muhyiddin. Sebab skuad siasat dia kata setelah meneliti video majlis angkat sumpah jawatan PM, Muhyiddin dalam ikrarnya telah mengucapkan nama glamournya Muhyiddin Mak Yassin. Jadi mengambil kira majlis ini adalah sumpah jawatan terpenting dalam legislatif pentadbiran negara. Dan dilakukan di Balairung Seri Istana Negara, bahkan di hadapan Yang Pertuan Agong. Bukankah tindakan Perdana Menteri itu telah mencemar imej institusi raja yang menjadi payung negara selama ini? Jadi kerana itu, kata surat siasat ni, dia akan berusaha untuk mendapatkan pandangan daripada pakar perundangan. Semalam kita dapat juga pandangan daripada pakar perundangan, saudara Hamid Katiri. Cuma dia kata yang berlaku di Shah Alam itu benar. Tapi apakah yang lain itu, dia pun belum pasti lagi. Dan saya menerima juga kiriman daripada sahabat saya, saudara Muzamil dari Kedah. Dia mendedahkan bahawa senarai kepimpinan parti PPBM jelas mencatatkan bahawa presiden parti itu adalah Tan Sri Muhyiddin dan bukannya Muhyiddin. Apakah keabsahan beliau menggunakan nama tersebut? Jadi persoalan sekarang, apakah dengan menggunakan nama glamour dibolehkan dari aspek perundangan? Kerana nama itu dihantar kepada ROS, iaitu Jabatan Pendaftar Pertubuhan. Persoalan ini perlu dipahalusi saudara. Ini soal undang-undang. Dan Tan Sri Perdana Menteri, beliau adalah orang yang paling tinggi dalam sistem kepimpinan negara. Beliau Perdana Menteri. Ini perlu diselesaikan. Apalah salahnya tampil ke hadapan khalayak buat pengumuman. Mohon maaf, tak ada masalah. Orang Melayu ni kalau kamu minta maaf, tak ada masalah pun. Bukanlah kita nak marah, tuntut kamu tak jawatan. Tidak. Kalau hak kamu lah. Tapi mesti telus. Apalah salahnya masuk ke kaca TV, panggil press conference, saya dengan ini mohon maaf atas kesilapan saya. Dan lepas itu panggillah pula ini Peguam Negara mengesahkan bahawa Tan Sri Muhyiddin itu adalah Muhyiddin yang masukkan. Buat alias. Selalunya kalau kita membuat satu kontrak, kalau nama kita tu ada dua nama, kita buat alias A. Sebab bila keputusan Mahkamah Shah Alam semalam ni very serius. Kerana bukan itu saja, dia turut menyangkuti soal keabsahan Parti Peribumi Bersatu. Kalau itu keadaannya, Parti Peribumi Bersatu boleh disahkan sebagai parti haram. Begitu juga dia menjelaskan, saudara Mazmil, dia kata begitu juga tentang pelantikan setiausaha. Kerana Datuk Wira Mazuki dipecat. Surat pemecatan dan pelantikan Datuk Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung PBM ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin yang tak ada A, yang tak ada Muhyiddin. Apakah surat itu sah? Ini dia punya kesan, saudara. Jadi saya mengharapkanlah para penasihat Tan Sri Perdana Menteri perbetulkan. Kalau yang salah, mengakulah salah. Jangan berterusan benda begini dan jangan kita jebakkan negara kita. Kerana beliau akan mendatangi banyak lagi dokumen-dokumen penting. Saudara Sabi Ali, macam mana orang tahu? Negara kita sekarang ni, saudara, semuanya adalah di ujung jari. Sebab itu, kita pimpinan negara, pemimpin, menteri, harus berhati-hati. Ini keadaan, saudara. Sebab, kalau hari ini, mulai hari ini, rakyat kena panggil saudara Tan Sri Muhyiddin lah. Rakyat kena memanggil beliau sebagai Tan Sri Muhyiddin. Sebab ejaannya Mahiddin. Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Darurat.
Jadi kalau nama sendiri pun seolah macam nak menipu, apalah nasib dana negara? Ini penting saja sebab dana negara yang telah pun diberi kebebasan kerana mengguna akta darurat dan sebagainya. Jadi apakah keabsahan ini dokumen tentang wang negara ini nak digunakan? Ini penting saja. Ini menyangkut soal undang-undang. Kita warga cinta damai. Kita warga yang menyantuni undang-undang. No one is above the law. Jangan merasakan diri itu Perdana Menteri boleh langgar segala-galanya. Ini saya pun nasib baik tak tahu nama Bah Bakar. Bukan, saya bukan tujuan untuk menghina. Saya tak suka untuk kita menggunakan nama-nama yang bukan-bukan. Tak, itu bukan wong saya ya. Tetapi bagi saya beliau mesti mengusahakan supaya rakyat tidak merasakan satu Malaysia kena tipu. Hari ini seolah-olah kita ni kena tipu. Nama lain. Saya tulis nama saya Amir Hijaz sebab bapa saya nama dia Kamal Hijaz. Nama saya Kamal Amir. Jadi panggil saya nama saya Amir Hijaz. Kamal itu nama keluarga. Apa salahnya berterus terang saja? Apa salahnya? Malu ke dengan nama Mahi Adin ni? Itu nama yang diberi. Jadi saya tak tahulah. Dan ini saya menerima pula catatan daripada saudara Datuk Zakbar. Apa katanya? Ini orang bagus dia cakap. Dia kata heboh dalam media sosial hari ini melibatkan nama Perdana Menteri yang tidak diterima atau diakui oleh Mahkamah Shah Alam. Dia warga Paguh. Dia kata nama Tan Sri Muhyiddin tidak diterima dan diperakui oleh Mahkamah Shah Alam. Jadi dia kata saya sebagai orang Paguh memang mengetahui akan perkara ini lama dulu. Terutama semasa pameran nama-nama calon untuk pilihan raya umum. Nama sebenar dia Mahi Adin, bukan Muhyiddin. Ya, bila saudara bertanding dalam pilihan raya, selalunya pergi daftar dengan pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya. Selesai nama dah okey semua, itu ada tempoh lebih kurang setengah jam. Dia panggil tempoh bantahan. Jadi nama-nama itu akan dipamerkan di pejabat pendaftaran pilihan raya. Dan waktu itu menurut Zakbar, beliau dah nampak benda tidak tegur pun dia tak kisah. Jadi, tapi yang menghairankan katanya, kenapa dia masih menggunakan nama samaran semasa berurusan secara rasmi dengan pihak-pihak yang berkenaan? Apakah dia tidak berasa bersalah kerana memperolokkan urusan-urusan rasmi selaku menteri dan kini sebagai Perdana Menteri? Don't you feel guilty or not? Sedangkan kata saudara Zakbar, setiap urusan rakyat terutama dalam mengisi apa-apa borang rasmi, sama ada dalam permohonan kerja, ada permohonan minta beasiswa, permohonan nak masuk IPTA, malahan berurusan dengan ketua kampung sekalipun menggunakan nama resmi seperti yang ada dalam kad pengenalan. Jika didapati permohonan tidak memberi kenyataan yang benar atau memberi butir-butir palsu, maka permohonan ini akan ditolak. Jadi sekarang Perdana Menteri sendiri dengan tidak secara langsung telah memasukkan butir-butir peribadinya. Ya, terserahlah pada rakyat atau mana-mana peguam jika mahu mencabar perkara ini ke mahkamah. Kerana Mahkamah Shah Alam, kata saudara Zakbar, telah membuka pintu untuk siapa sahaja yang ingin masuk mencabar tentang keadaan begitu. Ya, jadi saya cuma menasihatkan supaya pegawai-pegawai Tan Sri Perdana Menteri segera memperbetulkan. Tak salah, tak ada masalah. Kita boleh terima. Cuma kita tak mahu diperolok-olokkan. Kerana Tan Sri Perdana Menteri akan berterusan sebagai Perdana Menteri menandatangani pelbagai dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen rahsia. Dokumen-dokumen yang menyangkuti. Dokumen resmi. Melibatkan negara. Jadi, ertinya besok kalau jadi apa-apa, dia boleh lepas tangan. It's not me, it's not me. Saya Muhyiddin. Itu Muhyiddin. Ini cerita sebenarnya. Jadi sekarang ni ada 2 orang COVID. Itu keadaannya. Jadi saudara Dali Samtu lepas ni banyak lagi lah. Allah SWT akan membongkar kebenaran. Saya tidak mahu menyatakan persoalan itu. Jadi bagi saya keabsahan itu penting. Jadi pasal Najib tahu media ni akan jadi macam ni, so itu sumpah laknat. Saya pun tak mau nak komen soal itu saudara. Bagi saya. Now, satu perkara lagi, bila saya menerima kiriman daripada Timbalan Presiden UMNO
Itu Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan. Dia kata tindakan kerajaan, ini menyangkut soal ekonomi kita. Tindakan kerajaan membina ordinan darurat untuk memberikan kuasa kepada kerajaan menambah perbelanjaan tanpa melalui Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri adalah sangat membimbangkan. Ini pandangan beliau. Beliau juga adalah orang tokoh korporat. Beliau juga adalah pakar ekonomi. Dia kata darurat tidak boleh mengenepikan accountability dan ketelusan dalam apa jua keadaan sekalipun. Keabsahan, legitimasi, tindakan pindaan ordinan tersebut tidak semestinya memberikan ia legitimasi moral. Dari segi moralnya, sesuatu yang sah dalam darurat mestilah juga sesuatu yang dipandu dan diputuskan dengan nilai moral dan dengan nilai prinsip. Apalagi bila ia melibatkan perbelanjaan dana awam. Tiada keadaan, walau serumit dan sesukar mana sekalipun, kata Datuk Mak Hassan, wajar melepaskan kerajaan dari rigorous scrutiny untuk membelanjakan wang rakyat dan hasil negara. Jadi kerajaan kita masih lagi adalah kerajaan awam dan bukannya sebuah kerajaan junta tentera. Jadi maka bertindaklah dengan norma dan tata kelola yang sesuai dengan sifat sebagai sebuah kerajaan awam. Walaupun negara kita sekarang ni darurat, tapi bukanlah junta tentera. Masih lagi negara awam. Jadi malah semasa kedudukan darurat lah kerajaan mesti lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam membelanjakan hasil negara. Kerana kelumpuhan mekanisme semak dan imbang serta perlembagaan yang tidak berfungsi. Perdana Menteri mesti dengan segera melakukan perkara yang betul dan sewajarnya untuk negara ini dan kepentingan demokrasi Malaysia. Malaysia dan rakyatnya wajar mendapat kewibawaan yang lebih baik daripada pemerintah. Ini hasrat daripada Timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan. Jadi bagi kita mengharapkan, betul dah diluluskan. Dudi Yang Maulid Pertuan Agong telah pun menandatangani dekrinya. Okey, kita terima. Tetapi bagaimanapun, ini tidak dari segi moral. Mesti ada check and balance. Tidak boleh berbelanja suka hati. Sebab negara sekarang ni dalam keadaan yang sukar, saudara. Apatah lagi apabila adanya usaha-usaha menteri sekarang ni berada di luar negara. Itu Datuk Azmin Ali, dia pergi ke Korea, pergi ke Jepun. Datuk Syamuddin pergi ke China, berusaha untuk mengembangkan ekonomi dan juga bagi saya mungkin memohon pinjaman. Jadi kalau mohon pinjaman tu kita nak tahu berapa pinjamannya. Tak boleh disembunyikan sebab kita, warga generasi, anak cucu kita nanti akan menanggung. Sebab hari ini, jumlah hutang negara sudah mencapai 62% melebihi KDNK yang diluluskan oleh Parlimen. Saudara Abdul Ghani, duit dah susut nilai. Saya amat takut bila saudara kata duit dah susut nilai. Kerana bila wang kita, ringgit kita susut nilainya, maka ekonomi kita bertambah teruk. Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya juga runsinglah berhubung dengan kedudukan politik. Sebab kita dah dengar macam PAS, dia dah bersama dengan PBM dalam pembentukan Parti Perikatan Nasional. Tetapi dalam waktu yang sama masih mahu bersama dengan Muafakat Nasional. Jadi saya pun heranlah. Jadi Tuan Haji, ramai ahli PAS yang kecewa, saya tahu. Saya mendapat telefon, panggilan telefon, kiriman, ramai. Banyak ahli PAS yang kecewa. Dan siang tadi saya berkesempatan berbual seketika dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi bila berjumpa dengan beliau, saya bertanya, Datuk Seri, bilakah Majlis Tinggi nak mengadakan mesyuaratnya? Dia kata secepat mungkin. Yang kita berdoalah agar Majlis Tinggi segera melaksanakan tugas dan tanggungjawab setelah beliau mendapat blank check daripada Perhimpunan Agung. Laksanakanlah, bincangkanlah sebaik mungkin. Ya. Kerana kata Datuk Zahid, selaku Presiden, lembaga disiplin juga akan memutuskan tindakan yang sewajarnya yang akan diambil terhadap beberapa orang yang disifatkan sebagai pengkhianat dan pemimpin yang menikam parti dari belakang. Apa kata Zahid? Dia kata keputusan itu bukan keputusan Presiden, tetapi adalah keputusan lembaga disiplin yang akan membawanya perkara itu untuk diteliti oleh jawatankuasa pengurusan, kemudian ke Majlis Kerja Tertinggi. Ini saya rasa besar kemungkinan ada persoalan ahli-ahli yang mungkin dikenakan tindakan disiplin. Tanpa menamakan siapa, Datuk Zahid berkata terdapat pimpinan UMNO yang lupa bahawa mereka dilantik ke Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional kerana UMNO. Betul.
mereka itu berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini adalah kerana mereka itu mewakili UMNO. Jadi jika ada di kalangan mereka yang terlalu seronok, duduk dalam bilik yang terlalu berhawa dingin dan kerusi empuk, lihat dan harus tahu mereka yang ada sana termasuk seorang menteri tapi tak ada di pentas ini, tapi menikam UMNO dari belakang. Jadi kata Rizal Zahid, kalau dia anak jantan, dia harus letak jawatan sebagai menteri. Inilah yang disifatkan sebagai makhluk perosak. Kalau bukan kerana UMNO, tidak mungkin dia akan berada di kementerian berkenaan. Jadi dalam keadaan begitu sahaja, ada pula sekarang ni timbul kluster-kluster menteri. Yang saya nyatakan, kluster menteri ni sekarang ni dah popular lah sejak hadirnya new norm ni, norma baru ni, kluster, perkataan kluster. Rakyat pun dah faham dah kluster. Kumpulan. Jadi terima kasihlah, kita ucapkan tahniah lah kepada Tan Sri Nur Hisham kerana mewujudkan perkataan baru iaitu kluster. Hari ini ada pula kluster menteri. Jadi kluster menteri mahu mengadakan pemilihan parti. Sebenarnya saya merasakan mereka minta agar diadakan pemilihan parti disegerakan kerana mereka khawatir kemungkinan nama mereka akan tercicir daripada senarai calon-calon pilihan raya seandainya pilihan raya umum diadakan dalam waktu yang terdekat. Jadi sebab itu mereka menuntut supaya diadakan pemilihan parti. Cuma saya semalam pun saya dah katakan, kamu kena minta agar, sebab kamu sebagai ahli jemaah menteri, pastikan parlimen bersidang dulu. Jangan suruh orang buat tapi kamu tak buat. Jangan nak salahkan UMNO saja. Jangan begitu. Kita mesti gentleman. Kalau kita menuntut supaya pemilihan parti, okey, presiden kata tak ada masalah, tetapi kamu selesaikan masalah kamu dulu. Kamu adalah jemaah menteri. Pastikan parlimen boleh bersidang. Jangan sesekali parlimen dimandulkan. Saudara, ini sebab saya ketawa juga bila saya tengok kenyataan daripada Datuk Nazir Aziz. Ini Datuk Nazir Aziz, dia memang satu orang yang berani. Dia tak peduli. Dia kata Bekas Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Muhammad Nazir Aziz menegaskan Parti Peribumi Bersatu Malaysia PBM tidak mempunyai masa depan kerana hanya bergantung kepada presidennya Tan Sri Muhyiddin. Malah ahli parlimen pada lengan itu berkata disebabkan itulah Bersatu memilih untuk terus bekerjasama dengan PAS melalui Perikatan Nasional kerana parti Islam itu memiliki kekuatan akar umbi. Jadi kata Datuk Nazir, Bersatu ini parti yang tiada masa depan. Betul. Bukanlah kita nak memperkecilkan mereka, ini realiti. Kerana parti itu hanya bertaut pada jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kalau Tan Sri Muhyiddin tak ada dan tidak menjadi Perdana Menteri, parti itu hancur lebur. Tak usah nak temberang lah. Saya dengar kenyataan-kenyataan dari pimpinan parti PBM. Kononnya hebat dan sebagainya. Sebab Bersatu tiada kekuatan akar umbi. Dia hanya mahu memperkudakan parti PAS. Yang memang kita mengakui bukan PAS ada akar umbinya. Bersatu juga tak ada perjuangan. PAS ada perjuangan. Tapi kita hairan macam mana PAS boleh menerima Bersatu? Sebab perjuangan PAS adalah untuk memastikan bahawa menegakkan syiar Islam. UMNO memperjuangkan untuk nasib bangsa Melayu. Ada dia punya perjuangan. Tapi kita tak tahu apa perjuangan Parti Peribumi Bersatu ni. Nak kata dulu dia kata Parti Peribumi. Tapi sekarang ni ahli-ahlinya termasuk dengan kepelbagaian. Ada India, ada China. Bukanlah kita bukanlah rasis ya, tetapi kamu nak kenalkan diri kamu, identiti kamu sebagai apa. Jadi kalau nama Tan Sri Muhyiddin boleh berubah dia punya identiti, mungkin parti itu jugalah parti tak ada identiti. Inilah saya Bersatu juga tiada perjuangan katanya. Macam-macam manusia dalam tu. Ada pengkhianat PKR, ada pengkhianat UMNO, ada pengkhianat Bersatu original pun ada. Itu kata Tan Sri Aziz. Malah katanya sekiranya Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Bersatu tidak mempunyai calon pengganti yang berwibawa untuk memimpin negara. Jadi sebagai mengulas kepada kenyataan daripada Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang menegaskan parti itu tetap berpendirian bahawa gabungan antara tiga parti iaitu UMNO, PAS dan Bersatu di bawah PN adalah jalan terbaik bagi berdepan pilihan raya umum. Datuk Nazir berkata kenyataan itu adalah bersifat politik semata-mata. Sebenarnya sekarang ni kita menghampiri UMNO dan PAS
terpisah jua akhirnya daripada muafakat nasional. Jadi tak ada apa yang perlu nak ditangiskan. Tidak ada apa yang perlu dikesalkan. Segala-galanya sudah terjadi. Sebab itu dulu saya dah bagi tahu. Saya dah memberi pencerahan. 3-4 bulan dulu dah saya dah bagi tahu. Jangan mengundang ular masuk dalam kelambu. Kerana Parti Pribumi ini tidak ikhlas. Apabila kita mewujudkan dan yang muafakat nasional, mereka melihat ini adalah ancaman politik kepada mereka. Dan mereka berusaha sedaya mungkin untuk menjadikan muafakat nasional ini pecah berkecai. Jadi mereka menggunakan duta-duta mereka yang berada dalam UMNO dan dalam PAS. Warga PAS boleh bertanyalah dengan pimpinan PAS. Siapakah orang itu? Saya tak mau menegur, saya tak mau sebut. Tapi daripada warga UMNO, kita di sini adalah 3-4 orang yang meletakkan kepentingan dirinya. Saudara, mereka boleh bersekongkol dengan PBM untuk menghancurkan muafakat nasional. Saya dah bagi tahu dulu. Tapi kerana dah diterima, cakap orang tua macam saya ni, degi. Terimalah akibatnya. Sebab saya dah bagi tahu, awas. Parti Pribumi, PPBM ni akan memecah ikatan dalam Barisan Nasional. Dan hari ini, mereka sudah pun memujuk untuk meminang pula Parti MIC. Muafakat nasional telah dipecahkan. Okey? Terima hakikat. Hari ini, tiba-tiba saja UMNO dengan PAS bertelagah kerana kehadiran mereka. Okey? Mereka sudah berjaya. Mereka berjaya memecahkan, merobekkan, menghancurkan muafakat nasional. Satu permuafakatan yang diwujudkan dengan doa dan harapan warga bangsa sanggup mereka khianati. Dan mereka sudah berjaya. Hari ini mereka masuk fasa kedua. Saudara kena ingat, peganglah cakap saya. Mereka sudah menyertai fasa kedua untuk menghancurkan Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional sekarang ni cuma ada 4 parti. Iaitu Parti MIC, Parti MCA, Parti BRS yang didominasikan oleh Parti UMNO. Barisan Nasional. Bunga-bunga, angin-angin sudah terdengar. Buat mesyuarat pun, ada juga mereka tak datang. Penolakan mereka tak nampak begitu ketara. Tapi, sudah pun terjelma apabila hari ini, dalam mesyuarat agung MIC, mereka mengundang Tan Sri Muhyiddin untuk merasmikan persidangannya. Nak buat macam mana? Dan mereka menjelaskan, menyatakan bahawa MIC punya pendirian mahu meneruskan kerjasama dengan PN dan PPBM. Cuma yang hairannya dalam keadaan sekarang ni, dalam kenyataan saya bukan nak attack ya. Saya kata kadang-kadang ni cakap berbelit-belit ni dia orang ni. Dia waktu yang sama dia mahu bersama dengan PBM. UMNO tidak lagi. Habis dah putus dah dengan PBM. Tiba-tiba kamu nak minta lebihan kursi. UMNO hendaklah memberikan sekurang-kurangnya 10 kursi yang selamat untuk calon-calon daripada MIC untuk bertanding. Apa hal pula yang kamu minta daripada UMNO? Mintalah daripada PBM. Mintalah daripada Tan Sri Muhyiddin. Saya nak bertanding di kawasan. Kalau selama ini dalam muafakat Barisan Nasional, kita berbincang. Berapa lama? 60 tahun lamanya. Ada kawasan-kawasan majoriti Melayu. Kita berikan kepada MIC. Kita beri dengan penuh keikhlasan. Warga UMNO bila datang musim pilihan raya bertungkus lumus untuk memenangkan calon-calon daripada MIC. Tapi dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan kita yang terluka ini, dia menambah lagi perahan air garam untuk berada dengan PBM, untuk bersama menyokong PBM, untuk bersama menyokong PN. Teruskanlah. Kita tak kata you please get out, tidak. Betul, saudara Ustazah PMIC, saya tak maulah mengatakan mereka tak berguna, tak baiklah begitu. Sebab mereka menjadi rakan begitu lama. Tapi masalahnya tak sedar diri. Dan hari ini pula minta supaya UMNO memastikan mereka ada kursi yang selamat. Lu apa ni? Berada? Ada akal kah? Kamu sama dengan musuh kami, kamu minta daripada kami. Kamu sekarang ni kami tengah berperang. Okey, dan kamu sebelah sana minta pisau daripada kami untuk tikam kami balik. Ada akal lah. Saya tak boleh brain lah fikir macam ni.
Leader apa semua konon-kononnya kerana untuk memastikan bahawa adanya masyarakat India yang mewakili masyarakat India berada dalam parlimen, dalam kabinet kerajaan. Kau dah kata bahawa PBM ni okey, teruskanlah. Jangan biarlah PBM yang jamin kedudukan kamu. Sepertinya dia sendiri pun tak yakin bahawa PBM ini mampu memenangi mana-mana kursi dalam parlimen atau mana kursi pilihan raya. Mereka pun sendiri tak yakin. Tapi minta pada kita. I cannot brain. Ini cerita sebenar. Nampak macam ini keadaannya kadang-kadang saya kata lucu pun ada. Apa ingat UMNO ni bodoh sangat? Ingat kita ni bangang sangat? Ingat kita ni bara sangat? Kamu dah pergi ke sana, go. Minta daripada Nazimuddin. Minta daripada Hamzah Zainuddin. Minta daripada Azmin. Pastikan saya dapat satu kawasan kursi yang selamat. Pergilah. Kita tak ada hairan. Setiap malam saya dah katakan, mereka sekarang ni berusaha untuk menjahanamkan Barisan Nasional. Sebab, macam saya katakan baru malam dulu lagi, dah 2-3 bulan pun saya cakap, perancangan mereka, naratif politiknya. Sekarang ni mereka pecahkan Muafakat Nasional. Sukses. Well done. Now, they attack Barisan Nasional. Dan saya nampak bunga-bunga itu ada. Dan kalau ini berlaku, barulah dia akan attack UMNO untuk diharamkan. Jangan lupa, 4-5 bulan dulu saya dah kata, UMNO is on the target oleh pimpinan PBM untuk memastikan UMNO ini diharamkan kerana mereka sedang berkuasa. They can do whatever they like. Ya? Dia tak berani nak haramkan UMNO dulu. Kalau diharamkan UMNO, warga UMNO akan menjadi ahli direct member of Barisan Nasional. Jadi dia bunuh dulu Barisan Nasional. Kerana apabila kita menjalin muafakat nasional, dia tak mau nanti kalau jadi apa-apa pada UMNO bergabung pula di bawah MN. Okey? Jadi pecahkan dulu MN. Dah pecah MN, dia akan pecahkan pula Barisan Nasional. Bila pecah Barisan Nasional, UMNO diharamkan. Ke mana ahli-ahli UMNO nak pergi? Di sinilah saya katakan bahawa dalam keadaan ini jangan lupa, kita pun kena belajar. Kalau kamu rasa kamu smart, kalau kamu rasa kamu bijak, orang UMNO pun bijak. Kalau dulu, pilihan raya 2018, Parti Perubumi Bersatu tak didaftarkan. Tak boleh nak bertanding menggunakan PBM. Jadi mereka menggunakan duduk bernaung di bawah Parti Keadilan. Jadi salah apa kalau kita berbaik pula dengan PKR? Untuk meneruskan agenda perjuangan UMNO. Sebab ahli UMNO tidak akan menyertai PAS. Ahli UMNO tidak akan menyertai parti PBM. Walaupun kamu dah wujudkan cawangan-cawangan. Kamu mempunyai kewangan. Carry on. Warga UMNO ada dia punya harga diri. Ada dia punya maruah. Tunggu masanya. Dan ini keadaan saudara. Saya nak bagi peringatan pada pimpinan PBM. Jangan main-main dengan orang UMNO. Jangan lupa. Dan sebab mereka ingat bahawa mereka berkuasa boleh buat segala-galanya. Saya juga dipahamkan mereka juga sedang berusaha untuk membunuh juga parti Keadilan. Tak tahulah Keadilan ada mesyuarat kat semua ke, sebab bekas timbalan Keadilan juga berada dalam kerajaan. Mereka juga mencari alasan untuk mengharamkan keadilan. Ini cerita orang yang kegilaan kuasa. Orang yang sudah pening bahawa mereka sudah merasakan kuasa mereka semakin luntur. Sebab jadi bila PAS membuat kenyataan bahawa mereka tak boleh meneruskan dengan UMNO kerana mereka sedang mencari kononnya bahawa parti PBM inilah parti yang berintegriti. Masuk dalam kiriman saya seorang pelayar dia hantar kiriman. Dia kata saya baru terbaca tulisan panjang Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Beliau banyak menekankan tentang integriti. Cuma dia kata dia mau bertanya kepada Tuan Guru Haji Abdul Awang, apa maksud sebagai integriti itu? Adakah mereka yang melompat parti dan mengkhianati parti dengan mandat pengundi mereka itu berintegriti? Adakah orang yang mengaku dalam video yang diakui oleh Haziq mempunyai integriti? Adakah nasib Presiden PKR yang melompat dan kebetulan dalam radar SPRM berintegriti?
Adakah ADUN DAP yang berdepan, sekarang kita tak tahu, yang berdepan dengan kes Rogol Amah. Dan penyokong-penyokong PN ini berintegriti. Dan dia pun telah mengumumkan menyertai Parti Pribumi. ADUN yang menghadapi tuduhan. Presiden UMNO menghadapi tuduhan yang begitu di mahkamah, macam-macam dia lutunya. Yang ini apa tak dibangkitkan? Integriti apa yang nak bangkitkan? Ini lebih teruk soal moral. Tuduhan jenayah Rogol. Boleh pula kamu bersekongkol. Bersekongkol pula dengan orang macam Azmin. Dan pilihan raya akan datang, kalau Azmin bertanding, warga PAS dipaksa untuk memikul, untuk memastikan kemenangan Azmin Ali. Mampukah warga PAS memikul biawak hidup? Mana nak letak muka? Yang mereka juga tahu tentang isu video yang melibatkan Haziq disandarkan. Macam mana warga PAS nak memperakui? Oh, kita sokong PN. Bila orang tanya macam mana PN ni, ada ini ahlinya, salah seorang tu terlibat dan masih lagi dibicarakan dalam kes Rogol Amah. Saya bersimpati dengan warga PAS. Nak pikul macam mana? Warga PAS apakah tidak boleh bertanya pada pimpinan PAS? Kenapa boleh jadi begini? Apakah pimpinan, setengah pimpinan PAS begitu pelahap untuk mengejar kuasa yang sementara ini? Saya dah cakap dulu, tunggulah. Musim pilihan raya dah dekat. Kalau kita tarik sokongan untuk kerajaan, masuklah bertanding UMNO dengan PAS. Confirm lah. InsyaAllah boleh membentuk kerajaan dan kita menjadi parti yang mempunyai kerusi yang banyak. Tak mau. Yang saya hairan, macam mana yang dia boleh yakin untuk bersama dengan PBM? Adakah ADUN DAP yang berdepan dengan kes Rogol menyokong PN itu integriti? Begitu juga dalam kes Adib, kes tabung haji yang diperjuangkan oleh PAS, boleh diketepi, dikesampingkan oleh pimpinan PBM. Adakah itu integritinya? Malah lebih teruk lagi apabila pimpinan PBM ini menghalang untuk Parlimen bersidang. Saya tak tuduh menghalang, dilihat menghalang dengan melakukan kepelbagaian ini, malahan Agung kata boleh bersidang. Tapi parti pimpinan PAS juga sendiri mengatakan tak boleh diadakan kerana data dan sains. Jadi keadaan begini, integriti apa? Jadi saya pun menong, saya fikir, saya tidak mau attack, bukan niat saya lah untuk menyerang pimpinan PAS. Tapi saya dengar pada tahun 1974, Tubuh Barisan Nasional, PAS bercerai pada tahun 1977. Kemudian tahun 1990 sehingga 1995 menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah. Akhirnya mereka juga bercerai. Kemudian pada tahun 1998 menubuhkan Barisan Alternatif. Tahun 2004 bercerai. Tahun 2008 PAS dengan Pakatan Rakyat pecah pada tahun 2015. Tahun 15 Gagasan Rakyat ditubuhkan, hilang tanpa kubur. Kemudian pada tahun 2016 tubuh pula Gagasan Sejahtera. 31 Mac 2021 Gagasan Sejahtera 2016 angkat bungkus. 2019 Muafakat Nasional. Dia orang yang cabut lagi. Dan sekarang dengan Perikatan Nasional. Tunggu masa lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Itu yang bila tegur saya kata macam pelacur tu, dia marah. 7 kali melompat sana melompat sini. Saya tak mau, tapi ini catatan yang saya dapat perjalanan politik Parti PAS. Cantum dengan BN, cerai, cantum dengan APU, cerai, cantum dengan Barisan Alternatif, cerai, cantum dengan Pakatan Rakyat, cerai, cantum dengan Gagasan Rakyat, cerai, cantum dengan Gagasan Sejahtera, angkat bungkus. Wujud Muafakat Nasional pun akan berlaku perpisahan. Ini keadaannya. Dan bila melihat benda begitu, MIC berada tekuk semangkuk lagi. Bahawa PBM ni baiklah sebab sekali itu lebay-lebay semua sama dia orang. Saya dalam keadaan begini, saya ketawa. Sebab itu saya
Ini satu sahabat saya, Saudara Jamil dia hantar kiriman pada saya. Saya nak baca sikit je. Kata Saudara Jamil, mereka, iaitu Menteri UMNO yang berada dalam kerajaan, Muhyiddin tu telah dibuai serta dilekakan oleh Muhyiddin dengan jawatan, kuasa serta imbuhan yang mengenyangkan. Sebab itulah mereka susah sangat nak keluar dari kedudukan mereka. Suara akar umbi dan suara presiden parti tidak dihuraikan oleh mereka. Mereka ini ibarat si tanggang yang sudah lupa diri dari mana asal-usul mereka selama ini. Suara dan tangan keramat rakyat inilah yang meletakkan mereka semua di tempat yang tinggi. Akhirnya mereka sudah lupa memandang rumput di bumi. Bagi mereka sekini ini yang mereka lihat adalah indahnya cakrawala, bulan, bintang dan galaksi. Jadi kita hanya berdoa, kata Saudara Jamil, semoga mereka ini segera kembali ke pangkat jalan. Kembalilah ke pangkat jalan dengan segera. Sebab UMNO ini ibarat lilin. Sanggup membakar diri demi menerangi orang lain. Dia kata, tapi bagaimanapun dalam pahit itu ada ubatnya. Walaupun pahit, ada ubatnya. Mereka ini seperti rumah siap pak bunyi. Khairi Jamaluddin, Anwar Musa, dah tak kira siapa lagi lah. Presiden parti, dia dah lupa dia seorang presiden parti ke, akar umbi ke, habis dilanggar masa. Bak kata Tok Mat, tak semonggah perangai diorang ni. Kalau di Bonam, dokek Kuala Pilah, timbullah diorang berdua ni, dokek Port Dickson. Ialah tempat dah selesa. Jadi bagaimanapun, kita bicara lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.